بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala telah beri pada kita ini adalah hakikatnya satu nikmat yang sangat-sangat besar yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nilai nikmat ini, nilai pemberian ini hanya diketahui oleh orang yang telah tidak ada peluang lagi untuk lakukan amalan untuk dia penuhi kehidupan dia. Besok pada hari kiamat, setiap orang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan tanya setiap orang daripada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu pada hari mahsyar satu orang pun tak boleh nak angkat kaki dia berpindah dari padang mahsyar selagi dia tidak akan jawab beberapa soalan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri akan tanya setiap orang daripada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan tanya, hidupan yang aku telah berikan pada kamu, di manakah kamu telah habiskan? Kemudahan yang aku telah kurniakan pada kamu, di manakah kamu telah gunakan? Harta, dengan cara mana kamu telah dapatkannya? Dan di mana kamu telah belanjakannya? Ini pun akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tuan-tuan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala akan tanya juga kita apa-apa saja yang telah kita tahu, apa-apa saja yang telah kita faham daripada ilmu agama, sebanyak mana yang kita telah amalkan. Daripada keterangan yang telah diberitahu tadi, dapat kita tahu bahawa kita manusia ini bukanlah pemilik keinginan kita sendiri. Kita tak boleh nak jalani kehidupan mengikut apa saja yang kita nak. Apa yang kita nak makan, kita terus makan. Apa yang kita nak minum, kita terus minum. Apa yang kita nak pakai, kita boleh pakai. Cara mana kita nak dapatkan harta, kita dapatkan harta. Cara mana kita nak belanjakan, di mana kita nak belanjakan, kita boleh belanjakan harta kita. Apa saja yang kita nak, kita boleh puaskan, kita boleh penuhkan keinginan kita. Bukan. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, bukannya binatang. Binatang, mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pemilik keinginan mereka. Apa yang mereka nak makan, mereka boleh makan. Mana mereka nak ragut, mereka boleh ragut. Mereka pemilik keinginan mereka. Tapi kita adalah asyraful makhluqat. Kita adalah hamba Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia di kalangan seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan 18,000 jenis makhluk. 1/4 daripada semua makhluk ini hidup di atas daratan dan 3/4 lagi hidup di dalam lautan. Daripada semua makhluk ini, Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita manusia ini sebagai makhluk yang paling mulia sekali. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala tidak hantar kita sia-sia. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri tanya dalam Al-Quran, wahai hamba-hambaku, adakah kamu menyangka, adakah kamu berkira-kira bahawa aku hantar kamu di atas muka bumi sia-sia untuk habiskan kehidupan macam tu saja? Dan kamu juga menyangka bahawa kamu semua tidak akan kembali kepada kami? Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Allah tanya kita, kamu sangka ke bahawa kamu dihantar sia-sia atas muka bumi dan kamu tidak akan kembali pada kami? Ini pertanyaan Allah Subhanahu wa taala pada kita semua. Jadi tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala tidak hantar kita hanya untuk habiskan kehidupan kita. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala hantar kita atas muka bumi untuk bina kehidupan kita. Dan sebenarnya yang membina kehidupan kita ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bina kehidupan kita.
Dan Allah Subhanahu wa taala akan buat keputusan untuk bina kehidupan kita apabila kita memenuhi kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ikut agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, satu orang yang dalam rumah pondok ataupun dalam sebuah rumah banglo, apabila dia ikut kehendak Allah, dia ikut agama Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan bina kehidupan dia. Satu orang hanya kerja sebagai buruh kasar, tapi dia ikut kehendak Allah, dia ikut agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bina kehidupan dia. Undang-undang di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk bina kehidupan manusia bukanlah berdasarkan pangkat, bukanlah berdasarkan harta, bukanlah berdasarkan apa-apa benda dunia. Sebaliknya, ketetapan Allah, undang-undang Allah Subhanahu wa taala dalam bina kehidupan manusia ialah agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ada agama Allah Subhanahu wa taala dalam apa bidang kehidupan sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala akan bina kehidupan dia. Jadi tuan-tuan yang mulia, sememangnya bukan menjadi undang-undang Allah Subhanahu wa taala untuk bina kehidupan manusia berdasarkan harta, berdasarkan kerajaan, berdasarkan pangkat. Tidak. Yang menjadi undang-undang Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam bina kehidupan manusia adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan berada di Malaysia, di bandar Kuala Lumpur ni, bukanlah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa yang tinggal di Kuala Lumpur, apabila dia ada rumah banglo yang besar, kenderaan dia hebat-hebat, makanan dia sedap-sedap, mewah-mewah, pakaian dia mahal-mahal, maka besok di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan letakkan dia di atas singgasana kejayaan. Dan siapa-siapa pula yang papa kedana, duduk rumah setinggan, tidak ada apa-apa harta, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang di bandar Kuala Lumpur, besok Allah Subhanahu wa taala akan gagalkan dia. Tidak ada ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi ketetapan Allah, yang menjadi asas di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Sememangnya Allah Subhanahu wa taala tak pernah pun letak kejayaan dalam mana-mana benda dunia. Sebaliknya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kejayaan hanyalah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, kalaulah menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala untuk bagi kejayaan ialah harta, pangkat, emas, perak, makanan yang mewah, rumah yang besar, kenderaan yang mewah, ini semua menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala untuk bagi kejayaan, maka tidak ada orang lain yang lebih berhak daripada mendapat perkara-perkara ini lebih daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya hamba Allah Subhanahu wa taala yang kalau tidak kerana baginda, seluruh alam ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri bagi tahu, wahai Muhammad, demi kemuliaanku, demi zatku, kalaulah tidak kerana aku ingin menciptakan kamu, nescaya alam ini tidak aku akan ciptakan. Matahari tidak akan ada, bulan tidak akan ada, bintang-bintang tidak akan ada, langit bumi tidak akan ada, gunung ganang tidak akan ada, laut tidak akan ada. Semua makhluk ini tidak akan ada kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ingin ciptakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh alam ini wujud kerana berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagindalah yang paling berhak untuk mendapat segala benda daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Patutnya bagindalah yang dapat segala-galanya. Tuan-tuan yang mulia, kalaulah sememangnya kejayaan kerana harta, kerana rumah yang besar, kerana kenderaan yang mewah, maka perkara ini patut ada di Madinah Munawwarah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, kalaulah kejayaan dalam makanan yang mewah, pakaian yang mewah, rumah yang besar, harta yang banyak, maka semua benda ini patutnya diperoleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana tidak ada sesiapa yang lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan mulia, benda-benda ini memang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bukan menjadi piawai kemuliaan dan kejayaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah, apabila kita tengok lembaran kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah jalani kehidupan baginda. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kita semua. Beliau adalah ummul mukminin, ibu kita semua. Beliau kata keadaan makan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kadang-kadang 2 bulan berturut-turut, 3 bulan berturut-turut, tak pernah sekalipun api dapur dinyalakan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana memang tidak ada apa-apa makanan untuk dimasak. Ini keadaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tanya, Hazrat, macam mana puan hidup? Dia kata, kami hidup dengan makan buah tamar dan minum air. Orang tanya, macam mana boleh hidup dengan makan tamar dan buah air? Kadang-kadang dia kata, hanya ada 1 tamar saja. 1 tamar dimakan, kemudian lapar belum hilang lagi dengan hanya 1 tamar. Maka untuk legakan kelaparan, biji tamar tu dihisap-hisapkan untuk melegakan kelaparan yang dialami. Aisyah radhiyallahu anha jawab, nilai 1 tamar tu pun kami hanya tahu apabila yang sebiji tu pun kami tak dapat. Sebiji tamar sehari pun ada masanya dalam rumah Nabi tak dapat dimakan, tuan-tuan mulia. Kerana tidak ada makanan di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha kata, sepanjang saya hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak pernah Nabi boleh makan 2 kali dalam 1 hari. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dah boleh makan, dah dapat makan pada waktu tengah hari, maka pada malamnya kami pasti kebuluh kerana tidak ada makanan untuk kami makan kali kedua dalam 1 hari. Ini keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan makan minum keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tanya tentang pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi simpan pakaian? Aisyah radhiyallahu anha kata, Nabi tidak ada peluang nak simpan pakaian baginda dalam mana-mana peti, dalam mana-mana almari. Tuan-tuan yang mulia, orang yang boleh simpan pakaian dalam almari, dalam peti, apabila dia ada 3, 4, 5, 6, 10 pasang pakaian, baru dia lah boleh gila-gilakan yang dia tak pakai, dia simpan dalam almari. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, penghulu segala rasul, tuan-tuan yang mulia, kadang-kadang dalam kehidupan baginda hanya ada 1 pasang pakaian saja. Tuan-tuan yang mulia, pernah berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda imam, semayang jemaah, azan telah dilaungkan. Bilal radhiyallahu anhu sebagai muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang ramai sudah datang menunggu jemaah untuk didirikan, tapi Nabi tak keluar-keluar untuk mengimami sembahyang. Maka Bilal radhiyallahu anhu memberanikan diri datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, orang setelah lama menunggu untuk dirikan sembahyang, keluarlah cepat-cepat. Aisyah radhiyallahu anha tolong, demi Allah, baginda tidak ada pakaian kecuali 2 helai, kecuali sepasang yang masih basah lagi, yang baru dibasuh. Untuk menunggu pakaian itu kering, baginda terbasuh keluar lambat. Kan tidak ada pakaian lain untuk dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Daripada marmar ke, daripada granit ke, daripada apa tuan-tuan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinding rumah baginda hanya dibuat daripada tanah liat. Dan atap rumah baginda hanya daripada pelepah-pelepah tamar, daun-daun tamar. Dan Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu, keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu rupa, sekiranya baginda masuk ke dalam rumah, saya tengok, saya nampak dengan mata kepala saya, kepala Nabi akan terkena atap rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, inilah keadaan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling mulia sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah benda-benda dunia ada nilai di sisi Allah, menjadi piawai di sisi Allah untuk bagi kemuliaan dan kejayaan, pastilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mula-mula sekali diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan yang mulia, Aisyah radhiyallahu anha memberitahu keluasan rumah baginda sallallahu alaihi wasallam. Berapa luas rumah baginda. Keadaan tadi kita dah tahu. Dindingnya daripada tanah, atapnya daripada pelepah tamak. Berapa luas tuan-tuan yang mulia. Aisyah radhiyallahu anha bagi tahu bahawa pada waktu malam menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila berlalu separuh malam, maka baginda akan sembahyang tahajud. Baginda akan bangun sembahyang, dan sembahyang baginda panjang-panjang. Sehingga biasa kita dengar riwayat bahawa kaki Nabi akan bengkak sembab kerana panjangnya Nabi berdiri menunaikan sembahyang qiyamul lail. Tuan-tuan yang mulia, apabila Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, tidakkah Tuhan telah diampunkan dosa yang terdahulu, yang kemudian semua sekali kalau ada, semuanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa lagi susah-susahkan diri sehingga bengkak-bengkak? Kebanyakan masa kaki Tuhan bengkak-bengkak sembab-sembab." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Wahai Aisyah, tidakkah patut aku jadi hamba yang bersyukur kepada Tuhan yang telah mengampunkan dosa aku yang kemudian dan yang terdahulu?" Tuan, ini keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda sembahyang panjang-panjang tuan-tuan mulia. Rukuk baginda panjang, sujud baginda panjang, sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah bagi tahu bahawa sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sujud begitu panjang sehingga saya menyangka bahawa Nabi telah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud sehingga saya sangka Nabi telah meninggal. Sehingga Aisyah kata, adakah aku dah jadi janda, dah jadi balu? Dia pegang jantung dia pegang dada dia, bimbangkan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia cuba dekati Nabi dan dia cuba tarik, dia cuba pegang jari kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pegang jari kaki, dia kata Nabi masih hidup lagi. Nak bagi tahu tuan-tuan, memang kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sembahyang panjang-panjang. Tapi keadaan rumahnya, keluasan rumah Nabi tuan-tuan mulia berapa besar? Baginda dan Aisyah tidur bersama. Apabila separuh malam berlalu, baginda akan bangun untuk tunaikan sembahyang. Aisyah radhiyallahu anha masih tidur lagi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam turun sujud, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak cukup luasnya tuan-tuan mulia untuk satu orang tidur melunjurkan kakinya, dan baginda boleh sujud dengan sempurna tanpa Aisyah heret kakinya, kecilkan badannya tuan-tuan mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan turun, akan gerakkan, akan pegang kaki Aisyah radhiyallahu anha. Bila begitu Aisyah sedar bahawa baginda telah turun untuk sujud, maka dia akan kecilkan badan, tarik kakinya. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tempat untuk sujud dalam sebuah rumah tuan-tuan mulia. Ini dia keluasan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beginilah Nabi lalui kehidupan baginda sehingga baginda wafat. Mungkin orang kata, tak apalah, saya susah macam ni, tak apa. Anak saya macam mana? Keturunan saya macam mana? Semua orang fikir macam mana masa depan anak-anak dia, keturunan dia. Ini biasa orang fikir. Cuba lihat pula macam mana keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana anak-anak Nabi punya kehidupan tuan-tuan mulia. Tidak ada anak yang lebih disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada Fatimah radhiyallahu anha. Dialah jantung hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, keadaan rumah Fatimah macam mana? Setakat mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sediakan rumah untuk Aisyah radhiyallahu anha. Untuk Nabi sendiri tak apalah hidup lebih kurang macam ni, tak apalah, tapi untuk anak-anak yang biasa orang akan lebihkan anak-anak, sanggup susah sendiri tak apa asal anak senang. Baginda sallallahu alaihi wasallam paling sayang dengan Fatimah radhiyallahu anha. Dan baginda adalah yang paling baik dengan keluarganya tuan-tuan mulia. Macam mana keadaan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekatu masa Fatimah radhiyallahu anha telah berkahwin dengan Ali radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ziarahi beliau, pergi untuk lihat keadaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bawa satu orang sahabat pergi ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Apabila Nabi bagi salam, Fatimah radhiyallahu anha dah tahu ini ayahanda sudah datang, maka dia bergegas untuk sediakan terus jawab salam baginda dan ajak silakan baginda untuk masuk ke rumahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin Fatimah, ayahanda datang
dengan satu orang sahabat, adakah boleh untuk ayahanda bawa beliau masuk bersama ke rumahmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya demikian. Tuan-tuan yang mulia, Fatimah radhiyallahu anha jawab, "Wahai Rasulullah, tuan, ayahanda saja boleh masuk ke dalam. Orang lain, lelaki ajnabi, tidak boleh dibawa masuk ke dalam." Rasulullah SAW tanya, "Kenapa?" Fatimah radhiyallahu anha kata, "Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, saya tidak ada pakaian yang cukup untuk saya tutup aurat badan saya daripada lelaki ajnabi." Begitu sekali keadaan rumah, tidak ada langsir, tidak ada tirai, dan pakaian pun tak cukup nak tutup badan beliau daripada pandangan satu orang lelaki ajnabi sehingga boleh dibawa ke dalam rumahnya. Ini keadaan puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, Nabi mendengar keterangan begitu daripada Fatimah radhiyallahu anha. Nabi pun terus menangis dan Nabi campakkan kain selendang yang baginda bawa untuk beliau tutupkan aurat beliau, dan lepas itulah baru boleh bawa masuk Imran bin Husain, sahabat yang datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, keadaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah ke akhir hayat baginda, Aisyah radhiyallahu anha terangkan lagi, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah gering, sakit yang akan meninggal dunia, akan wafat, maka kerana cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai orang yang datang ziarah, ingin melihat wajah Nabi, ingin tanya khabar Nabi, ziarah Nabi, tanya hal baginda. Maka keadaan rumah yang sempit, kemudian apabila malam gelap gelita, sehingga Aisyah radhiyallahu anha kata keadaan rumah sehingga satu sama lain tak dapat jam siapa yang ada di hadapan kerana kegelapan malam. Tapi orang datang untuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah radhiyallahu anha terfikir, kenapa aku tidak nyalakan pelita? Kemudian dia rasa memang perlu untuk nyalakan pelita, tapi dia fikir-fikir, apa benda yang ada dalam rumah? Tidak ada minyak, tidak ada lemak, tidak ada minyak sapi, tidak ada apa-apa yang dia boleh gunakan untuk nyalakan lampu, untuk nyalakan pelita. Keadaannya begitu lapar, begitu kebuluk, sehingga kalau ada minyak pun dia akan guna dulu untuk makan. Ni untuk masakkan makanan pun mereka tak dapat masukkan minyak dalam makanan-makanan. Kalau dapat masak pun, ini kan pula nak nyalakan pelita. Ini yang dia sedar kemudian. Kemudian dia cuba cari sesuatu dalam rumahnya. Guna tangan dia, gerak-gerakkan tangannya, dia dapat satu pelita lama. Satu pelita lama yang dibuat daripada tanah, tempat untuk nyalakan api. Kemudian dia teringat ada jiran dia yang mungkin ada minyak sapi untuk dinyalakan, untuk guna nyalakan lampu pelita. Maka dia hantar orang untuk minta daripada jiran sebelah, dapatkan daripada jiran sebelah, supaya boleh dinyalakan lampu, dinyalakan pelita dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, gering, dan orang ramai datang untuk ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha kata, dalam rumah kami hanya pada kali itulah yang pelita dapat dinyalakan pada malam yang Nabi, pelita yang Allah Subhanahu wa taala untuk menerangi alam ni akan dihembus, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu sekali saja pelita dapat dinyalakan dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, inilah keadaan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, tujuan diceritakan perkara-perkara ini bukanlah sekadar nak ceritakan kisah, nak ceritakan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi semua kisah-kisah ini diceritakan di hadapan tuan-tuan adalah supaya kita semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil pengajaran daripada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kita menjadi orang yang begitu sekali pentingkan dunia dalam kehidupan kita,
kerana nak bina banglo yang besar-besar, kerana nak fikir untuk perut kita yang satu jengkal, kerana nak dapatkan kereta yang hebat-hebat, kerana nak dapat harta yang banyak-banyak, kita lupa mati, kita lupa akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lupa akan kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita lupa akhirat, kita lupa padang mahsyar, kita lupa akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Jadi tuan-tuan yang mulia, oleh kerana itu, untuk cari baju, pakaian sehingga kita boleh tutup badan kita, untuk cari makanan sehingga boleh penuhkan perut kita, untuk cari apa-apa keperluan dunia, bukan masalah kita sebenarnya tuan-tuan mulia. Bukan masalah kita tuan-tuan mulia. Masalah kita adalah masalah akhirat yang kita akan tempuh. Inilah masalah kehidupan kita yang sebenarnya tuan-tuan mulia. Sebab maut tidak tahu dia akan datang bila, dalam keadaan mana dia akan datang. Tidak ada jaminan, tiada siapa-siapa yang akan ada jaminan tentang maut tuan-tuan mulia. Adakah setelah kita dapat sempurnakan tasbih kita maut akan datang? Adakah baru start kereta terus aksiden terus mati? Tuan-tuan mulia, tidak ada siapa yang boleh jamin tentang mati tuan-tuan mulia. Tapi tuan-tuan mulia, siapa-siapa yang mati dalam keadaan iman, dah bawa amal jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan mulia lah orang yang paling berjaya sekali. Sebaliknya, siapa-siapa yang mati tanpa iman, tanpa amal, walaupun berkurun berlalu, tidak ada Nabi yang boleh tolong selamatkan dia, bagi syafaat pada dia untuk selamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, kehidupan dunia ni dia akan terus berlalu. Dah berjuta, bilion manusia yang telah berlalu dalam kehidupan dunia ni tuan-tuan mulia. Dan bilion manusia sedang melalukan, sedang berjalan kehidupan dia. Dan bilion lagi akan datang yang akan lalukan kehidupan dia. Memang kehidupan dia ni dia akan berlalu tuan-tuan mulia. Dalam apa keadaan sekalipun. Satu orang di rumah pondok pun kehidupan dia berlalu. Yang tinggal bawah jambatan di rumah tinggal pun kehidupan dia berlalu. Yang tidak ada makanan, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Kalau tidak ada makanan dia ke buluh pun kehidupan dia berlalu tuan-tuan mulia. Memang untuk siapa-siapa pun dalam dunia ni, dia datang dia akan berlalu dalam kehidupannya. Dunia ini. Jadi kehidupan dunia ni bukan jadi masalah kita tuan-tuan mulia. Bukan masalah kita. Tapi masalah kita macam mana kita nak hadapi sakaratul maut tuan-tuan mulia. Macam mana kita nak hadapi kehidupan akhirat. Tuan-tuan yang mulia, kehidupan kita yang hakiki, kehidupan kita yang sebenar bermula daripada sakaratul maut kita tuan-tuan mulia. Bukannya dah tutup mata habis, mata kita dah tutup. Bukan tuan-tuan mulia, bukan begitu. Sebaliknya tuan-tuan mulia, mata kita dah tutup, barulah bermula kehidupan kita yang sebenarnya tuan-tuan mulia. Oleh kerana itulah tuan-tuan mulia, kehidupan yang begini besar nilainya, begini berharga, kena dibina, kena dipenuhkan. Siapa-siapa yang telah mati dengan iman, dengan amal, dialah yang akan selamat. Tapi tuan-tuan mulia, siapa-siapa yang mati tanpa iman, siapa-siapa yang mati tanpa amal, sebesar-besar Nabi pun tak mungkin dapat selamatkan dia tuan-tuan yang mulia. Jadi tuan-tuan yang mulia, yang menjadi asas di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi kemuliaan dan kejayaan ialah agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena usaha agama yang sempurna datang kehidupan kita. Apa yang dikatakan agama? 24 jam kehidupan kita berdasarkan perintah Allah, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah agama tuan-tuan mulia. Agama bukan hanya semayang. Kita dah menyangka bahawa agama apabila kita dah dapat jaga semayang, kita masya-Allah orang lebay besar dah. Kalau balik haji, kita sangka kita lah orang paling lebay sekali di kampung kita. Dah balik daripada haji, orang panggil kita haji. Bukan tuan-tuan, bukan hanya itu agama. Tapi agama ialah seluruh kehidupan kita 24 jam. Semua sekali, setiap amalan, setiap perbuatan. Dalam seluruh cabang kehidupan kita 24 jam. Ada tuntutan Allah, ada perintah Allah, ada cara Nabi SAW yang kita kena sempurnakan. Dalam agama yang macam inilah tuan-tuan mulia, ada jaminan kejayaan dan kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan mulia, kita kena bawa kehidupan kita pada cara Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita, hantarkan pada kita Nabi yang begitu agung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang datang bagi tahu setiap amalan daripada kehidupan macam mana kita nak buat dia jadi agama. Daripada cara nak sikat rambut di kepala sampai cara nak pakai kasut di kaki, seluruh tubuh badan kita punya pergerakan ada contoh tauladannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam tu sekali Allah Subhanahu Wa Taala hantar Nabi untuk bagi tahu agama yang sempurna pada kita tuan-tuan. Dan dalam sunnah Nabi lah
ada kemuliaan, ada keselamatan, ada kasih sayang, ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala, semuanya ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita akan dapat? Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala kata, wa in tuti'uhu tahtadu. Sekiranya kamu semua taat pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nescaya kamu akan dapat petunjuk hidayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi yang kita akan dapat apabila kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala kata, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat pada Allah dan taat pada Rasul, sesungguhnya dia telah berjaya dengan satu kejayaan yang agung. Ini dia yang kita akan dapat apabila kita bentuk kehidupan kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tuan-tuan, usaha kena dibuat. Kena fikir, kena usahakan supaya agama perintah Allah dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam kehidupan kita tuan-tuan. Hidup dalam kehidupan orang Islam, dan inilah khulasah parti yang kita kendak daripada usaha dakwah ni tuan-tuan. Semua amalan-amalan dakwah daripada keluar 4 bulan, daripada 40 hari, 3 hari, 5 amal, semua sekali amalan-amalan dakwah tuan-tuan mulia, tujuannya, maksudnya adalah macam mana supaya agama yang sempurna, semua perintah Allah, semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam diri seorang Islam tuan-tuan mulia. Oleh kerana itulah Maulana Ilyas rahmatullah alaih telah mulakan usaha ini, dan beliau sungguh-sungguh inginkan supaya orang keluar jalan Allah, orang buat usaha dakwah ni. Apabila tanya Hazrat, kenapa tuan sungguh-sungguh suruh orang semua keluar jalan Allah Subhanahu wa taala? Apa yang tuan nak daripada usaha ini? Maulana Ilyas rahmatullah alaih jawab, daripada usaha ini tidaklah saya inginkan kerajaan, tidaklah saya inginkan harta, tidaklah saya inginkan pangkat, tidaklah saya inginkan kursi. Demi Allah, daripada usaha ini saya nak agama dalam umat dapat ditingkatkan kembali sehingga capai tahap agama yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari wafatnya baginda tuan-tuan mulia. Ini yang dikehendaki daripada usaha dakwah ni tuan-tuan mulia. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, semua amalan-amalan dakwah ni kita nak hidupkan supaya apa tuan-tuan mulia? Supaya dalam kehidupan peniaga ada agama dalam kehidupan peniaga, dalam kehidupan petani ada agama dalam kehidupan petani, dalam kehidupan buruh ada agama dalam kehidupan buruh, dalam kehidupan seorang bapa ada agama dalam kehidupan seorang bapa, dalam semua kehidupan bidang-bidang dalam masyarakat hidupnya agama semua sekali. Ini yang dikehendaki daripada usaha ni. Tuan-tuan yang mulia, sememangnya yang menjadi asas kejayaan dan kemuliaan ialah agama. Dan asas agama itu ialah kaifiat dalaman kita tuan-tuan mulia. Kaifiat hati kita, kaifiat sanubaris kita, kaifiat kalbu kita tuan-tuan mulia. Yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala yang membentuk agama kita tuan-tuan mulia. Kita yakin bahawa yang melakukan segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala tak boleh buat apa-apa. Tuan-tuan mulia, yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat iman. Bukannya hanya lafaz iman, percakapan iman, lafaz iman, hanya lafaz iman tuan-tuan mulia. Dia bukannya iman, dia bukannya hakikat iman. Oleh kerana itulah iman dikatakan bahawa iqrarul bil lisan wa tasdiq bil jinan. Diikrarkan, diakui dengan lidah dan ditasdik dan dibenarkan dengan hati. Itu baru dinamakan iman tuan-tuan mulia. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala nak pandang kaifiat hati kita, kaifiat kalbu kita, sanubari kita tuan-tuan mulia. Macam mana keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang buat segala-galanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala, betapa hebat pun dia, betapa besar pun dia, dia adalah tetap selain daripada Allah. Dia bukan Allah, dia bukan Tuhan, dia tak boleh nak buat apa-apa. Allah Subhanahu wa taala, dia zat yang segala-galanya. Dia yang menyelesaikan segala masalah kita, dia yang menunaikan segala hajat kita, dia yang melakukan segala-galanya. Segala-galanya dibuat oleh Allah. Dialah yang maha kuasa, dialah yang maha agung, dialah yang maha hebat. Allah Subhanahu wa taala nak tengok dalam hati kita, biar ada takwa pada Allah, biar ada takut pada Allah, biar ada harap pada Allah, biar ada cinta pada Allah, biar ada rindu pada Allah, biar ada sayang pada Allah, biar ada sifat sanggup korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi intipan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita tuan-tuan mulia.
Allah Subhanahu Wa Taala nak hati kita kosong daripada segala sesuatu selain daripada Allah. Kerana selain daripada Allah, betapa hebat pun dia, betapa besar pun dia, dia tetap selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan Allah, dia tak boleh buat apa-apa. Yang menunaikan hajat hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menyelesaikan masalah hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada Allah, betapa hebat pun dia, betapa besar pun dia, bukan kata dia boleh tunaikan hajat. Hajat kita pun dia tak tahu pun, tuan-tuan mulia. Tahu pun tak macam mana dia boleh tunaikan hajat kita, tuan-tuan mulia. Dia makhluk, tuan-tuan mulia. Jadi yang Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita ialah Allah Subhanahu nak supaya kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala utus 124,000 anbiya alaihimus salatu wassalam datang ke atas muka bumi untuk memperkenalkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bagi tahu tentang kudrat Allah, untuk bagi tahu tentang kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Apa yang dia boleh buat? Ini semua diterangkan oleh anbiya alaihimus salatu wassalam. Dan sememangnya, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala nak daripada kita ma'rifatullah, supaya kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tahu siapa Allah, supaya kita tahu betapa hebatnya Allah, betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali semata-mata untuk mengenali aku. Ulama tafsir kata liya'budun, maknanya ialah liya'rifun, supaya manusia semua sekali kenal siapa aku, betapa hebatnya aku. Ini kata-kata Allah Subhanahu. Allah nak kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan diri dia dengan berbagai cara, tuan-tuan mulia. Allah Subhanahu sendiri dalam Quran dakwah kita, bagi tahu pada kita betapa hebatnya dia. Dia memperkenalkan diri dia. Dia kata, "Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Wahai manusia, adakah kamu yang menciptakannya ataupun kami yang menciptakannya? Bayi yang lahir, siapa yang ciptakan? Mak bapaknya yang ciptakan ataupun Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan yang mulia, pertemuan mani lelaki dengan telur satu orang perempuan hanyalah asbab semata-mata, tuan-tuan mulia. Tak lebih daripada itu. Yang menciptakan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mani daripada lelaki pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Telur daripada perempuan pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bagi mereka bertemu pun Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas mereka bertemu, Allah Subhanahu Wa Taala hantar malaikat untuk jaga benda tadi sehingga dia boleh berkembang daripada mani dan telur jadi nutfah, jadi alaqah, jadi mudghah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala yang bentuk jadi jantung, jadi hati, jadi limpa, jadi perut, usus besar, usus kecil, jadi ginjal, jadi kaki, tangan, mata, kepala, telinga, rambut. Semua Allah yang buat, tuan-tuan yang mulia. Betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang buat segala-galanya. Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita, "Antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?" Kamu kah yang ciptakannya atau kami yang ciptakannya? Yang ciptakan ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak suami isteri berpuluh anaknya, tuan-tuan mulia. Kalau Allah angkat brek, tarik brek, tuan-tuan mulia, 10 tahun kahwin, 20 tahun kahwin, seorang anak kecil pun tak lahir, tuan-tuan mulia. Sebab yang bagi anak ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Segala-galanya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terangkan, bagi tahu tentang kekuasaannya dalam Al-Quran supaya kita semua kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, yang jadi tilikan Allah Subhanahu Wa Taala ini ialah hati kita. Dan inilah yang akan kita dapat gunakan untuk jawab soalan Allah Subhanahu Wa Taala nanti besok di dalam kubur, tuan-tuan. Apabila ditanya siapakah Rabb kamu, bukan maklumat yang ada dalam otak kita yang boleh jawab, tuan-tuan, tapi keyakinan hati kita yang telah diusahakan dalam kehidupan dunia ini, yang telah masuk menjunang dalam hati kita, keyakinan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang akan mendorong kita untuk jawab, Rabb saya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, khazanah Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak terhitung. Allah Subhanahu Wa Taala miliki khazanah, dan khazanah Allah Subhanahu Wa Taala tidak habis-habis, tuan-tuan mulia. Tidak pernah kita dengar khabar bahawa dalam bayi-bayi yang lahir ratusan ribu tiap-tiap hari, khazanah mata Allah Subhanahu Wa Taala telah habis. Maka mulai sekarang bayi-bayi akan lahir tidak disediakan mata oleh Allah, maka kamu carilah mata-mata palsu, buburlah untuk kamu jadikan anak-anak kamu ada mata.
Tak ada, tuan-tuan mulia. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Ada yang dia lahirkan tanpa mata kerana dia nak tunjuk betapa hebatnya dia. Dia boleh buat apa yang dia nak. Ada yang dia lahirkan dengan 3 kaki. Ada yang dia lahirkan dengan 4 tangan. Ini semua untuk dia tunjuk betapa hebatnya dia, betapa berkuasanya dia. Dia boleh buat apa saja yang dia nak, tuan-tuan mulia. Ini kehebatan Allah, ini keagungan Allah. Betapa hebatnya khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu untuk memperkenalkan siapa diri dia. Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Wahai manusia, kamukah yang tanam, kamukah yang tumbuh-tumbuhan, ataupun kami yang tumbuhkan? Tuan-tuan yang mulia, siapa yang tumbuhkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita lakukan hanya gali tanah, letak biji benih. Tuan-tuan yang mulia, apabila sesuatu diletak dalam tanah, dia akan rosak. Biji benih diletak dalam tanah, sepatutnya dia rosak. Tapi yang lakukan segala-galanya apabila biji ditanam ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mulia, dia yang keluarkan suluh, dia yang besarkan, dia keluarkan, Allah yang keluarkan akar, Allah yang keluarkan suluh, Allah yang besarkan suluh, Allah yang datangkan daun, Allah yang datangkan batang sehingga pokok itu membesar, berdahan, berbunga, berbuah. Tuan-tuan mulia, Allah yang lakukan segala-galanya. Yang kita hanya boleh buat, hanya gali tanah, letak biji benih saja, tuan-tuan mulia. Allah tanya kita, antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang tumbuhkan atau kami yang tumbuhkan? Kami yang tumbuhkan. Allah Subhanahu Wa Taala yang tumbuhkan. Dia yang berkuasa atas segala-galanya, tuan-tuan mulia. Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dia kata untuk bagi tahu, antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun? Adakah kamu yang turunkan air daripada awan ataupun kami yang turunkan? Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala yang turunkan. Kita tidak ada kuasa sikit pun untuk turunkan hujan dari langit. Allah yang maha kuasa, tuan-tuan mulia. Allah Subhanahu Wa Taala memiliki segala-galanya. Ini keyakinan yang macam ni kena ditanam dalam hati. Sebab kita yakin sungguh dengan kudrat Allah. Kita kenal sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang memiliki segala-galanya, yang berkuasa atas segala-galanya. Tidak ada satu benda pun yang di luar daripada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'." Allah Subhanahu Wa Taala begitu, katakanlah, wahai Allah, engkaulah Tuhan yang maha hebat, yang maha agung, yang berkuasa atas segala-galanya. Tidak ada satu benda pun di luar kekuasaanmu. Kamu boleh bagi kerajaan pada siapa yang kamu kendaki. Kalau kamu nak hinakan, letak atas tinggal kerajaan pun masih kamu boleh hinakan dia. Kamu boleh muliakan siapa yang kamu nak, kamu boleh hinakan siapa yang kamu nak. Ini dia kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak dalam hati kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Innani anallah, sesungguhnya akulah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada sebarang Tuhan selain daripada aku. Tidak ada yang menyelesaikan masalah kamu, tidak ada yang tunaikan hajat kamu, tidak ada yang boleh beri pada kamu, tidak ada yang boleh ciptakan, tidak ada yang boleh bagi rezeki pada kamu kecuali aku. Allah Subhanahu Wa Taala nak kita yakin sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala terangkan supaya keyakinan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah asas agama yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki daripada kita. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Quran kudrat dia, kekuasaan dia, supaya kita yakin sungguh-sungguh bahawa dialah yang maha kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada kita tentang kisah Musa alaihissalam. Sebelum Musa lahir lagi, kerajaan Firaun, ahli-ahli nujum dia telah dapat tahu bahawa akan lahir satu orang bayi yang akan rampas singgah sana kekuasaan kerajaan Firaun laknatullah alaih. Maka perkhabaran ini diberitahu kepada Firaun, maka Firaun panggil semua penasihat-penasihat, menteri-menteri semua sekali untuk mesyuarat macam mana nak hadapi masalah ini. Macam-macam pendapat diberikan, macam-macam pandangan, macam-macam syur untuk selesaikan masalah ini. Maka akhirnya mereka dapat keputusan bahawa pada setiap rumah yang ada perempuan yang mengandung, kita hantar satu orang tentera kita untuk jaga. Sebaik saja wanita tersebut melahirkan
Terus anaknya dilihat, sekiranya lelaki terus dibunuh. Sekiranya perempuan dibiarkan pada keluarga tersebut. Maka perintah dikeluarkan. Rancangan ini dijalankan, disempurnakan tuan-tuan mulia. Setiap rumah yang ada perempuan mengandung, wanita mengandung, akan dihantar satu orang askar yang jaga sehinggalah dia bersalin. Apabila bersalin, maka bayi lelaki terus dipancung, dibunuh. Tuan-tuan mulia, kerana rancangan ini ribuan bayi-bayi lelaki telah dibunuh. Semata-mata kerana nak selamatkan. Ini rancangan dibuat oleh Fir'aun. Semata-mata kerana nak selamatkan kerajaannya, tuan-tuan mulia. Ribuan bayi lelaki telah dibunuh. Tapi yang maha kuasa tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Yang melakukan segala-galanya tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, ibu Musa juga mengandung. Dan dia bimbang. Apa akan berlaku pada bayinya? Sekiranya bayi yang akan lahir ialah bayi lelaki, apa yang akan berlaku padanya? Terus bayinya akan dirampas daripadanya, akan dipancung depannya. Dia bimbang. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata, sesungguhnya kami telah wahyukan pada Ibu Musa bahawa kerja kamu sebagai ibu, apabila anak kamu lahir, an ardi'i, kamu susukan dia. Tak perlu bimbang, tak perlu risau, tak perlu runsing. Kerana segala-galanya dalam rancangan kami, segala-galanya dalam perhatian kami. Kamu sebagai ibu, jalankan kerja kamu sebagai ibu untuk susukan anak. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi. Apabila kamu bimbang, datang spy, datang tentera, datang askar polis daripada Fir'aun, akan rampas daripada kamu, akan bunuh dia, maka kamu cari satu kotak, letakkan dia dalam kotak, kamu serahkan kepada arus sungai, kamu serahkan pada ombak sungai. Tuan-tuan mulia, sungguh menakjubkan, sungguh pelik. Rancangan untuk selamatkan satu bayi yang tak tahu apa-apa, satu bayi yang cukup lemah dari rahang maut, diserahkan ke dalam rahang maut yang kedua. Nak selamatkan daripada rancangan tentera Fir'aun, daripada rahang maut tentera Fir'aun, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Ibu Musa untuk letakkan dalam rahang maut juga, tuan-tuan yang mulia. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, jangan bimbang, kamu tunaikan perintah aku, kami yang akan kembalikan dia pada kamu. Bukan sekadar itu, tapi kami yang akan jadikan dia, kami akan serahkan mahkota kenabian kepadanya, tuan-tuan mulia. Kami akan jadikan dia Nabi, dia Rasul. Tuan-tuan mulia, inilah yang telah berlaku pada Nabi Musa AS. Tuan-tuan yang mulia, Ibu Musa apabila dia telah melahirkan, maka mula dah datang askar polis daripada Fir'aun. Keliling rumah dia pun bimbang keadaan anak dia. Maka dengan ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia telah sediakan kotak. Dia taruh kotak, dalam kotak tu anak dia, dan dia telah alirkan, lalukan dalam sungai, serahkan pada arus sungai. Kemudian dia kata pada kakak Nabi Musa, kau cuba pergi ikut kotak adik kamu tu, ke mana arus bawa dia? Ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan ke? Maka tuan-tuan yang mulia, arus telah bawa kotak yang berisi bayi Nabi Musa sampai ke istana tempat undang-undang untuk bunuh Nabi Musa telah dikeluarkan. Ini pelik rancangan Allah Subhanahu Wa Taala. Rancangan untuk selamatkan Nabi Musa, tapi arus telah bawa dengan izin Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Arus telah bawa sampai ke istana Fir'aun. Dan kotak tadi, dia tak pergi ke lain. Bila dah sampai ke jeti tempat istana Fir'aun yang dibina, istana dia dibina di tepi sungai itu, kotak tadi tak pergi ke lain, tidak hanyut ke lain. Apabila datang ombak, dilagakan dengan tangga tempat jeti Fir'aun tu. Benar dia ke belakang balik, datang ombak lain tolak dia ke situ lagi, dia tak pergi ke lain. Dia hanya hanyut di situ saja, bermain-main di situ saja. Sehinggalah satu orang pelayan telah tengok ada kotak yang tak pergi ke lain dah ada di situ, dia pun datang ambil, terus bawa kepada Fir'aun, serahkan pada Fir'aun. Ini satu kotak, ada apa dalam ni. Dan apabila telah diserah pada Fir'aun, Fir'aun telah buka dan tengok satu bayi yang cantik, dan terus keluar daripada, spontan keluar daripada mulut Fir'aun. Cantiknya bayi ni.
Sememangnya semua Nabi yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala lawa-lawa, handsome, cantik-cantik, tuan-tuan yang mulia. Kemudian Fir'aun bawa keluar, ambil Nabi Musa, bayi Nabi Musa tadi keluarkan. Kemudian dia mula teringat kata-kata nujum, ahli nujum yang mengatakan ada bayi daripada Bani Israel yang satu masa nanti akan rampas kerajaannya, rampas singgah sananya. Maka dia kata mungkin inilah bayinya. Maka dia tak kata tak boleh, ini tak boleh dibiarkan, ini mesti kena bunuh, kena pancung dia. Dan di sebelah dia ada isteri dia, permaisuri. Tengok keadaan ni, bayi pun dia nampak dah cantik. Maka isteri Fir'aun terus kata, abang, jangan bunuh dia, cuba pujuk, rayu, jangan bunuh dia. Asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Isteri Fir'aun kata, mungkin satu masa dia akan bagi manfaat pada kita, janganlah bunuh dia, ataupun kita ambil dia sebagai anak, kita pun tidak ada anak. Tuan-tuan yang mulia, oleh kerana syur daripada isteri, maka suami dah memang kena terima. Sebab memang biasanya dalam rumah kita, isteri-isteri kita, dialah yang uruskan semua sekali. Hal dalam rumah memang kita tak boleh masuk campur. Dia kata sebagaimana aku tak masuk campur dalam kerja kau luar rumah, macam tu kamu jangan masuk campur dalam hal dalam rumah. Beginilah hal keadaan Fir'aun dengan isteri dia. Bila isteri dah kata, janganlah bunuh dia, kita simpan dia, mungkin dia bagi manfaat pada kita, ataupun kita jadikan dia anak, maka Fir'aun memang dah tak boleh nak kata apa. Apa yang berjalan dalam rumah ialah kata-kata daripada orang perempuan, daripada isteri kita. Dan orang perempuan ni, tuan-tuan mulia, memang biasanya dia, lidah dia, kita panggil laser kan, kita panggil laser. Nabi SAW bagi tahu, saya tengok semasa Mi'raj, wanita lah yang paling banyak sekali masuk neraka. Wanita lah yang paling banyak masuk neraka. Kenapa? Kerana dia suka melaknat, dia suka caci maki, dan dia tidak berterima kasih atas suaminya. Kalau kita buat baik apa-apa pun, banyak dah buat baik, tiba-tiba silap sekali, alah abang ni tak pernah buat baik pada saya, abang ni tak pernah bagi apa pun pada saya. Kerana sikit je silap, habis kita punya ihsan, kita punya kebaikan sepanjang hayat, dia lupa habis dah, tuan-tuan mulia. Ini perangai perempuan. Siapa-siapa wanita-wanita yang masih kekal dalam keadaan macam ni sampai mati, dialah akan masuk neraka. Oleh kerana Nabi SAW bagi tahu, wanita ni paling banyak sekali masuk neraka. Kerana dua sifat dia, suka melaknat, suka caci maki, dan kedua tidak berterima kasih pada suami. Tuan-tuan yang mulia, isteri Fir'aun pun macam tu juga. Dan Maulana kata tentang sifat perempuan ni, saya teringat satu cerita menarik daripada Maulana Yunus rahmatullah, satu orang yang besar, satu orang alim besar di kawasan dia. Satu orang nelayan, dia telah pergi tangkap ikan. Kemudian dia dapat satu ikan yang cantik. Apabila dah dapat ikan yang cantik, dia fikir, kalau pergi jual pun ikan ni tak laku banyak mana, mungkin 50 sen, 75 sen, RM1 je. Kalau dihadiahkan pada raja, oleh kerana ikan ni cantik, mungkin raja akan bagi hadiah pada aku, dan hadiah tu jauh lebih besar daripada harga ikan yang kalau saya jual di pasar. Maka dia pun bawa, dia suka hati bawa ikan yang cantik tadi tu pergi raja. Apabila ditunjukkan pada raja, disembahkan pada raja, raja memang suka. Bila tengok ikan tu cantik, raja kata, oleh kerana kamu dah hadiahkan pada aku ikan cantik ni, ambil RM100 sebagai hadiah. Permaisuri ada sebelah. Permaisuri ni jenis kedekut. Panggil perempuan biasalah, dia tak suka. Apabila raja dah bagi RM100 pada nelayan tadi tu, dia pun dah pergi. Kemudian permaisuri kata, abang, kenapa bagi RM100 kat dia? Tak guna. Ikan ni ada apa nilai sangat? Dia dah komen suami dia, dia dah kutuk suami dia. Maka raja pun tak boleh nak buat apa. Raja pun mengalah dengan dia. Raja kata, okey, panggil balik nelayan tu. Habis nak buat macam mana? Nak ambil balik RM100 tu, nak buat macam mana? Isteri ni dia syur, kata, tanya dia sama ada ikan ni jantan ke betina. Kalau dia kata jantan, abang kata ikan ni betina, ambil balik RM100 daripada dia. Kalau dia kata betina, abang kata ikan ni jantan, ambil balik RM100 daripada dia, sebab dia jawab tak betul. Maka dipanggil balik nelayan tu, dia pun datang, dia tak apa hal.
Dia kata, kena bagi balik RM100 kecuali kalau kau dapat jawab, ikan ni jantan ke betina? Dia kata, tuanku, ikan ni sebenarnya tak jantan, tak betina. Dia tengah-tengah. Raja kata, bagus jawapan kamu. Ambil lagi RM100. Ambil lagi RM100, permaisuri lagi geram lagi. Jadi bagi RM100 tu, duit RM1, duit shilling pun ada. Jadi jatuhlah 20 sen. Jatuh 20 sen, si nelayan ni, dalam dah 100 tadi dapat, 100 lagi dapat, jatuh 20 sen. Dia kutip 20 sen tu. Bila permaisuri tengok, nelayan ni kutip yang 20 sen tu, dia kata, bang, tengok, nampak dia ni kedekut sangat. Apa guna bagi lagi? Tadi dah bagi RM100. Ni dia jawab macam tu, abang tambah lagi RM100. Apa guna bagi? Dia ni kedekut. 20 sen jatuh pun dah ada RM190, 80 sen kat dia. 20 sen jatuh pun masih duk kutip lagi depan kita. Memang kedekut betul dia ni. Tak guna bagi duit pada orang macam ni. Betul juga raja kata. Kau cakap. Dia kata, raja kata kat nelayan tu, kenapa kau kutip 20 sen pun? Kau dah ada RM198, RM99.80 dah ada. Cukuplah. 20 sen jatuh kat sini pun kau kutip lagi. Dia kata, tuanku, saya bukan masalah 20 sen tu, memang tak ada nilai saya pada 20 sen tu. Tapi di 20 sen tu ada gambar tuanku. Kalau siapa-siapa pijak, hina tuanku. Saya sayang pada tuanku. Oh, kalau macam tu ambil lagi RM100. Dia dapat RM300. Menteri ada duduk sebelah, duduk tengok drama ni. Maka menteri kata, tuanku, jangan dengarlah cakap permaisuri ni. Kalau tuanku duduk dengar cakap dia je, habis semua khazanah tuanku dapat kat nelayan ni. Ni nak cerita tuan, keadaan wanita. Keadaan wanita. Maka ibu Nabi Musa, isteri Fir'aun pun sama juga. Isteri Fir'aun pun sama juga. Apa yang dia kata, Fir'aun pun dah tak dapat nak kata apa. Dia kata, asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Bang, janganlah bunuh dia. Kesian kat dia, dia cantik, dia comel. Mungkin dia ada bagi manfaat pada kita, ataupun kita ambil dia jadi anak angkat. Bagus bang. Maka Fir'aun pun tak boleh nak kata apa, dia pun terima. Tuan-tuan yang mulia, maka keputusan telah dibuat bahawa bayi ini kita akan pelihara. Apabila keputusan telah dibuat, maka mereka mencari macam mana caranya nak pelihara, nak bagi susu pada bayi ni. Maka pada zaman tu, bayi-bayi akan diupah ibu-ibu susu untuk menyusukannya. Bayi-bayi akan dihantar ke kampung-kampung untuk disusukan, supaya dengan suasana kampung, udara kampung, maka mereka, pembesaran mereka lebih baik, keadaan mereka akan lebih baik. Ini yang berlaku pada zaman Fir'aun pun, ini juga yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun telah disusukan oleh ibu yang lain, ibu susu di kampung-kampung, kerana untuk suasana yang lebih baik, bahasa yang lebih baik dan sebagainya. Maka apabila keadaan ini difikirkan, maka dipanggil ibu-ibu yang boleh menyusukan. Apabila dengar saja iklan daripada istana bahawa ibu susu dikendaki untuk susukan anak angkat raja, maka seluruh istana telah penuh dengan wanita-wanita yang boleh susukan anak. Semua faham, raja, anak raja, maka gaji pun besar. Kemudian bila dah susukan, akan dapat in'am, hadiah pun besar-besar nilainya. Maka mereka semua telah datang, berpuluh ibu-ibu susu telah datang, berlumba-lumba untuk susukan bayi Fir'aun. Tuan-tuan yang mulia, tapi Allah Subhanahu Wa Taala buat. Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita macam mana keadaan Allah sebagai pemberi rezeki. Dia yang maha kuasa dalam pemberi rezeki. Datang ibu-ibu susu, berpuluh orangnya tuan-tuan, berpuluh orang datang untuk bagi susu pada bayi Nabi Musa AS. Tuan-tuan mulia, tapi apabila ibu susu ni ambil setiap orang daripada mereka, ambil Nabi Musa, bayi Nabi Musa. Bukan kata Nabi Musa nak minum, nak hisap susunya, tapi letakkan mulut di tetek mereka pun dia tak nak tuan-tuan mulia. Dekatkan mulut pun dia tak nak. Berpuluh setiap orang ambil, cuba peluk dia, dekatkan mulut pun dia tak nak tuan-tuan mulia. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa harramna alaihil maradi'a. Allah kata, kami telah haramkan semua ibu-ibu susu pada Musa alaihissalam. Nak bagi tahu tuan-tuan mulia, yang bagi rezeki, tarik rezeki adalah milik Allah dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala.
Bukan seseorang tu membesar boleh hidup dengan susu. Bukan seseorang tu membesar boleh hidup dengan makanan. Tapi yang hidupkan, yang matikan, yang bagi rezeki adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, dalam keadaan ini, semua ini sedang diperhatikan juga oleh kakak Nabi Musa. Dia tengok, lepas satu orang demi satu orang ibu susu, cuba pujuk Nabi Musa untuk bagi susu, tapi Nabi Musa dekatkan mulut pun tak nak. Maka dia pun beranikan diri, dekatkan diri dia pada Fir'aun, kata, tuanku, saya kenal satu keluarga, satu wanita yang dia ni memang cukup baik. Tak pernah lagi ada mana-mana bayi yang tolak susu dia. Kalau tuanku nak, saya boleh tolong bawakan dia. Maka Fir'aun telah setuju. Maka dia pun balik cepat-cepat ke rumahnya. Ibunya dah memang dalam keadaan berpeluh, bimbang, fikir tentang anaknya. Dia pun bagi tahu semua sekali kisah apa yang dia telah lihat perjalanan Nabi Musa semua sekali, dan dia beritahu. Maka ibu Nabi Musa pun datang. Tuan-tuan yang mulia, sebenarnya kisah ini Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kudratnya yang maha hebat pada kita semua. Dia sendiri yang telah wahyukan, telah ilhamkan pada ibu Nabi Musa untuk letakkan Nabi Musa dalam kotak dan dialirkan dalam arus sungai. Dia yang telah pisahkan Nabi Musa daripada susuan ibunya. Dia juga yang telah sampaikan bayi Nabi Musa ke istana tempat undang-undang untuk bunuh Nabi Musa telah dikeluarkan. Dan dia juga yang telah haramkan semua sekali ibu-ibu susu daripada minum susu Nabi Musa, daripada Nabi Musa minum susu-susu mereka. Ini semua rancangan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa hidup dan mati dalam tangan aku, rezeki dalam tangan aku, semua aku yang maha kuasa untuk melakukannya. Keyakinan ini yang kena masuk dalam hati kita supaya kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita boleh taat semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh tinggal semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayangnya tuan-tuan mulia, keyakinan inilah yang telah keluar daripada kita semua, tuan-tuan mulia. Keyakinan ini yang telah keluar kita daripada hati kita semua, yang telah masuk dalam hati kita keyakinan pada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang mulia, iman inilah yang kena diusahakan. Kerana tuan-tuan yang mulia, sambung tidak ada tertinggal, apabila iman betul, maka dengan sendirinya amal akan betul. Apabila amal akan betul, maka keadaan akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi oleh kerana keyakinan pada Allah, iman yang sempurna telah hilang daripada hati kita, iman kita telah rosak, yakin kita telah rosak, tuan-tuan mulia, maka dengan sendirinya amal kita telah rosak. Dan apabila amal telah rosak, dengan sendirinya keadaan yang akan datang dalam kehidupan pun rosak, tuan-tuan mulia. Sekarang segala penderitaan, segala kesusahan yang ditanggung oleh orang Islam semua kali seluruh dunia, tidak lain tidak bukan sebabnya adalah kerana iman ini yang telah rosak, tuan-tuan mulia. Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, keyakinan kena dibina dalam hati kita. Yakin yang betul pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin yang sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tuan-tuan mulia, kekuatan iman inilah yang akan mendorong manusia untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, perkara yang pertama sekali diusahakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas mereka ialah iman, tuan-tuan mulia. Sehingga sahabat radhiyallahu anhum kata, ta'allamna al-iman thumma ta'allamna al-Quran. Kami belajar iman dulu, lepas tu barulah kami belajar Al-Quran. Tuan-tuan mulia, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum telah belajar iman, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala, masuk dalam hati mereka keagungan, kekuasaan, kehebatan, kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga mereka yakin sungguh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja masalah yang datang dalam kehidupan mereka, mereka selesaikan dengan peran bentak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mulia, kebuluh datang dalam rumah mereka, mereka semayang 2 rakaat minta sehingga kisaran berpusing dalam rumah mereka. Anak mereka mati, mereka minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, anak mereka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenderaan mereka mati, mereka semayang minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kenderaan mereka, kedai mereka dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, inilah keadaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Mereka belajar iman, sehingga tuan-tuan dengan iman mereka, tuan-tuan mulia, mereka dapat taat segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, kita semua ada iman, tapi oleh kerana kita telah tinggalkan usaha atas iman kita, maka iman kita begitu lemah. Iman kita begitu lemah sehingga
iman kita tak mampu nak tahan kita daripada berbohong, tak mampu nak tahan kita daripada mengumpat, tak mampu mampu nak tahan kita daripada buat maksiat, tuan-tuan mulia, daripada buat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, kalau iman kita begitu lemah, iman orang Islam sekarang ni begitu lemah sehingga tak mampu bila dengar azan, iman mereka tak mampu nak bawa badan mereka datang sembah Allah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, kalaulah iman kita tak boleh nak bawa kita taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam dunia ni, bagaimana mungkin iman yang macam ni boleh bawa kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala besok di akhirat? Kalaulah iman yang kita ada dalam dunia sekarang ni tak mampu nak halang kita daripada buat larangan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggal maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana mungkin iman kita dapat selamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala? Tuan-tuan yang mulia, khasiat, sifat istimewa yang ada pada iman ialah dia boleh membangunkan manusia, mendorong manusia untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, jadi sifat istimewa yang ada pada iman ni, dia akan membina, membangunkan manusia untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itulah tuan-tuan mulia, kita dengar dalam kisah sahabat radhiyallahu anhum, apabila ayat tentang purdah, tentang tutup aurat diturunkan pada malam, besoknya pada waktu pagi tuan-tuan mulia, tidak ada dah satu orang wanita pun yang mendedahkan aurat mereka, tuan-tuan mulia. Ini keadaan iman yang telah dibina di kalangan mereka. Begitu sekali iman mereka, takut mereka pada Allah Subhanahu Wa Taala, membawa mereka terus taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala mereka dengar, mereka terus taat, tuan-tuan mulia. Tuan-tuan mulia, demikian juga tentang arak. Tentang arak. Arak menjadi satu perkara yang sangat-sangat disukai oleh orang Arab, tuan-tuan mulia. Orang Arab jahiliah, mereka terlalu gemar kepada arak, menjadi minuman keistimewaan mereka, menjadi tanda kemuliaan mereka, sehingga tuan-tuan mulia menjadi bahan yang diberi sebagai mahar perkahwinan, hadiah perkahwinan, hadiah menghadiah antara satu sama lain. Lagi lama satu orang tu boleh simpan arak, ada arak yang lebih lama, lagi mulia dia daripada dalam pandangan masyarakat. Majlis-majlis arak menjadi kebiasaan di kalangan mereka. Dalam apa majlis pun arak akan dihidangkan, tuan-tuan mulia. Begitu sekali keadaan amnya arak di kalangan mereka. Mereka cukup suka dengan arak. Tapi tuan-tuan, Nabi SAW telah buat usaha di kalangan mereka, iman pada Allah, yakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, di rumah Abu Talha sedang ada pesta arak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu sedang membahagi-bahagikan arak pada orang ramai. Minumlah, 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 minumlah. Tuan-tuan mulia, keadaan orang sedang mabuk, minum arak. Pesta arak sedang berlangsung. Tapi ayat mengharamkan arak diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Datang suara memberitahu bahawa arak telah diharamkan oleh Allah. Arak telah diharam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Arak telah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, keadaan iman sahabat-sahabat begitu sekali. Ada hamba-hamba Allah di kalangan mereka yang gelas arak ada di tangan mereka. Sebaik saja sampai ke telinga dia, arak telah diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak rela nak pegang gelas arak, terus dia hempas di situ juga, tuan-tuan mulia. Ada di kalangan mereka yang gelas arak telah sampai ke bibir mereka, tuan-tuan mulia. Tunggu nak teguk saja, tapi apabila datang saja ke telinga mereka, arak telah haram, mereka tak rela gelas arak berada di bibir mereka, mereka terus hempas, tuan-tuan mulia. Ada di kalangan mereka yang telah teguk arak dah masuk penuh mulut, tuan-tuan mulia, datang ke telinga mereka, arak telah haram, tuan-tuan yang mulia. Begitu sekali kekuatan iman yang ada pada mereka, sehingga yang dah penuh mulut hanya tunggu nak telan saja, tuan-tuan mulia, mereka tak rela langgar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak biarkan benda haram masuk dalam perut mereka, tuan-tuan mulia. Mereka cepat-cepat luahkan arak yang ada dalam mulut mereka. Dan ada di kalangan mereka, tuan-tuan mulia, yang mereka telah minum arak, datang berita sampai ke telinga mereka, arak telah haram, tuan-tuan mulia, mereka tak rela biarkan
perut mereka diisi dengan benda yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka jolok-jolokkan mulut mereka dengan jari-jari mereka, keluarkan arak daripada perut-perut mereka. Kekuatan mana ini tuan-tuan mulia? Kekuatan apa ini tuan-tuan mulia? Inilah kekuatan iman, kekuatan takut pada Allah Subhanahu wa taala yang telah diusahakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas mereka, sehingga mereka yakin dengan Allah, mereka takut pada Allah Subhanahu wa taala yang membangunkan mereka, mendorong mereka untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sekali tuan-tuan mulia. Sekarang kita ada iman. Kalaulah iman kita yang tak mampu nak cegah kita dari berbohong, yang tak mampu nak cegah kita daripada ambil riba, yang tak mampu nak cegah kita daripada ambil rasuah, yang tak mampu nak cegah kita daripada cari pendapatan secara haram, yang tak mampu nak cegah kita daripada maksiat, yang tak mampu nak cegah kita daripada dosa, mungkinkah iman ini boleh halang kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala? Mungkinkah iman ini boleh bawa pimpin kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala? Tak ada sama sekali tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan mulia, untuk kuatkan iman inilah kita kena buat usaha dakwah. Dakwah, sememangnya dakwah, khasiat dia ialah dia membina iman, membina yakin kita pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah tuan-tuan mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan dakwah telah menanggung berbagai-bagai kesusahan, berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai keperitan semata-mata untuk jalankan usaha dakwah, untuk bina iman umat tuan-tuan mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, tak pernah mana-mana Nabi dipertakutkan di jalan Allah lebih daripada aku dipertakutkan di jalan Allah. Tak pernah nama Nabi lain disakiti sebagaimana aku disakiti di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya dihimpunkan seluruh pengorbanan nabi-nabi yang dahulu dibanding dengan pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lebih besar, lebih berat pengorbanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana usaha dakwah, tuan-tuan yang mulia, Nabi dihalau keluar daripada kampung halaman baginda. Kerana usaha dakwah, anak-anak perempuan baginda ditalak mentah-mentah tuan-tuan mulia. Kerana usaha dakwah, baginda dicaci. Kerana usaha dakwah, baginda dimaki. Kerana usaha dakwah, duri-duri diletakkan di jalan baginda. Kerana usaha dakwah, muka baginda diludah tuan-tuan mulia. Kerana usaha dakwah, tanah, pasir dilempar ke muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diperlakukan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tanggung semua sekali kesusahan dalam jalan dakwah tuan-tuan mulia. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghadapi berbagai-bagai kesusahan, berbagai-bagai penderitaan tuan-tuan mulia untuk jalan dakwah. Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah orang-orang Mekah, tak ada siapa yang sedia dengar dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua halau Nabi, tolak Nabi. Musim haji, kafilah-kafilah datang dari luar, maka Nabi sallallahu kata ini peluang untuk dakwah orang dari luar. Nabi pergi daripada satu kafilah kepada satu kabilah, cuba bercakap dengan mereka, cuba pujuk mereka, cari siapa yang sanggup bawa baginda balik ke kampung mereka, bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kafilah yang baik, mula dengar cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di sisinya orang Mekah, dia tengok Nabi sedang cakap dengan kafilah tersebut, maka dia telah buat isyarat, ini orang mental, ini orang gila, kenapa dia dengar cakap dia? Bila tengok macam tu, maka kafilah tu pun telah halau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, Nabi pergi tengok ada hujung sana satu kafilah sedang berkhemah. Maka Nabi sallallahu pergi dengan penuh harapan, mungkin dia kafilah ni akan terima agama Allah Subhanahu wa taala, akan sedia bawa aku balik untuk sebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, akan sedia untuk bantu agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi pergi, Nabi dakwah mereka, pujuk rayu mereka, sediakan mereka untuk menjadi pembantu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka dengar cakap Nabi dengan penuh tawajuh dan mereka mula terbuka hati. Mereka kata, duduk sini dulu. Duduk sini dulu, kami akan uruskan beberapa urusan, kami akan bawa kamu balik ke kampung kami. Dalam pada Nabi duduk tunggu, datang ketua kafilah tu. Dan dia memang telah pernah dengar hal Nabi, dan dia pernah tengok Nabi. Dia nampak saja Nabi, muka dia dah merah padam tuan-tuan, muka dia dah berubah. Dia kata, kalaulah ada mana-mana orang yang lebih hina daripada ini yang pernah datang pada pandangan aku, inilah orangnya. Inilah orangnya. Dia kata, kalaulah tidak, kerana kaum aku, orang-orang aku telah bagi kata-kata pada dia, kamu duduk sini, tunggu sini, kami akan bantu kamu, pasti aku telah pancung awal-awal lagi tengkuk dia. Dia halau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah dihalau, Nabi tak boleh nak kata apa. Nabi tarik unta, Nabi cuba nak tunggang unta baginda.
Tuan-tuan yang mulia, apabila Nabi tunggang unta baginda, dah duduk atas si berdebah ni, si celaka ni, bawa dia punya tombak, cucukkan di perut unta, tuan-tuan mulia, sehingga unta terpelanting. Nabi jatuh ke bawah, tuan-tuan mulia. Depan orang ramai duk tengok keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, apabila kafilah mereka, orang-orang kafilah tersebut tengok pembesar dia, ketua dia telah lakukan pada Nabi semedikan, maka satu orang datang, telah ludah di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang datang tarik baju Nabi sehingga koyak. Satu orang datang ambil pasir letak atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini penderitaan yang telah ditanggung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk usaha dakwah, tuan-tuan mulia. Tuan-tuan yang mulia, agama yang telah dihidupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam begini rupa, jenazah-jenazah perintah Allah, jenazah-jenazah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa depan kita, kita tak rasa apa pun, tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan yang mulia, datanglah Zainab, puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihatkan wajah baginda yang telah dikenakan debu di ludah, diperlakukan macam-macam, melihat saja keadaan baginda, tuan-tuan mulia, terus air mata Zainab mengalir, tuan-tuan mulia. Apabila Zainab menangis, tersesak-sesak, Nabi pun menangis, tuan-tuan mulia. Zainab radhiyallahu kata, wahai ayahanda, siapa yang lakukan ini pada ayahanda? Siapa yang berani tarik baju ayahanda? Siapa yang berani ludah muka ayahanda? Apa yang ayahanda telah buat terhadap mereka sehingga mereka lakukan demikian terhadap ayahanda? Tuan-tuan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai puteriku, jangan bimbang tentang ayah kamu, jangan risau tentang ayah kamu. Demi Allah yang nyawaku dalam genggamannya, pasti satu masa agama yang dibawa oleh ayah kamu ni akan masuk setiap rumah, sama ada di bandar ataupun di kampung. Ini keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini susah payah Nabi, tuan-tuan yang mulia, untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kerja yang mana kita tak kenal, ni kerja kita, tuan-tuan mulia. Sedangkan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok, tuan-tuan yang mulia, kita akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dan setiap orang daripada kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai kamu semua yang lidah-lidah kamu mendakwa cinta pada nabiku, pada saat sunnah-sunnah nabiku, pada saat agama nabiku dipecah-pecahkan, dihancur-hancurkan, dibinasakan, apa yang kamu buat untuk agamaku? Tuan-tuan mulia, setiap orang daripada kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, Umar radhiyallahu anhu faham keadaan ini. Sekali jenazah satu orang kafir dibawa depan Umar radhiyallahu anhu. Umar menangis. Maka sahabat kata, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ini orang kafir. Ini orang hidup kafir, mati pun kafir. Kenapa nak tangisi kematian dia? Umar radhiyallahu anhu, bukan masalah dia kafir, tapi masalahnya besok akan dihadapkan depan Allah Subhanahu wa taala. Kamu orang yang bertanggungjawab atas kampung, kamu orang yang bertanggungjawab atas bandar, kamu orang yang bertanggungjawab atas negeri, kamu orang yang bertanggungjawab atas semua dunia Islam. Apa yang kamu buat? Satu, hamba aku telah mati tanpa iman. Muka mana aku nak hadap dengan Allah Subhanahu wa taala? Mulut mana aku nak jawab depan Allah Subhanahu wa taala? Ini yang ditangisi oleh Umar radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang mulia. Tuan-tuan mulia, ini kerja kita semua. Sebaliknya kita tak kenal ini kita semua. Kita kata saya pemegang BA, saya pemegang MA, saya pemegang PhD, saya doktor, saya engineer, saya korporat, saya peniaga, saya orang tu, saya orang ni. Kita tak sedar yang kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala, yang akan ditanya satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan yang paling besar sekali untuk satu-satu orang Islam lakukan, tuan-tuan mulia, ialah dia kata dia tidak ada masa untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal diri dia macam-macam dalam hal dunia, tapi dia tak kenal dia ada hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia kena bagi masa untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjenayah yang paling besar sekali di dalam umat ni. Sedih, tuan-tuan yang mulia. Umat tahu berzina berdosa, bunuh orang berdosa, makan rasuah berdosa, ambil riba berdosa, tapi umat tak sedar bahawa tinggalkan usaha dakwah yang kerananya seluruh maksiat akan hidup, seluruh perintah-perintah Allah akan mati. Mereka tak kenal, mereka tak faham, yang kita tak sedar yang ini adalah dosa yang besar, tuan-tuan yang mulia. Dosa yang besar.
Oleh kerana itulah tuan-tuan mulia, kita semua kena sedar bahawa ini tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala telah serahkan pada kita. Kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kena bangun, kena sedar bahawa kita penanggungjawab usaha ni, dan kita kena lakukan usaha ni, kita kena jadikan usaha ni sebagai maksud hidup kita. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, kita semua pertama sekali kena buat keputusan, kena buat niat bahawa kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam kerja kita. Boleh tuan-tuan insya-Allah? Siapa yang sedia untuk perkara ni insya-Allah? Semoga Allah kabul niat tuan-tuan semua sekali. Dan tuan-tuan, langkah kedua tuan-tuan mulia, supaya kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang juga bangun insya-Allah yang sanggup bagi masa dia 4 bulan harta dia untuk belajar kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bangun insya-Allah. करो भाई करो, नियतें करो, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमा।